Okey, kali ni kita naik Bukit Pejajat. So Bukit Pejajat ni dekat mana ni? Dekat apa, Bukit Kuang, ya. Nak ke Bukit Kuang, senang cari dekat Telaga Simpor ni, baru naik bahagian atas. Pada ketinggian ni, ketinggiannya dalam 125 meter altitude dia ketika ni lah. Ni naik tangga-tangga ni. Sebenarnya tadi dah naik tangga ni lah yang agak apa kata orang, pacak juga. Itu lebih kurang 125 meter altitude dia daripada bawah tu lah. Jadi ambil masa dalam 6.5 minit tadilah untuk naik tu. Okey. Jadi ni dah sampai dekat hampir dekat puncak dia. So barulah jalan dia adalah jalan bertanah macam ni lah. Kalau yang tadi tu naik tangga konkrit yang dibuat bertingkat-tingkat. So ambil masa tadi dalam 6.5 minit lah untuk sampai. So kita dah sampai ke, ada rumah api kat sini, lighthouse. Rumah api ni menghadap Sungai Kemaman. Okey, menghadap Sungai Kemaman. So di sebelah sana tu, di belakang rumah api ni adalah Sungai Kemaman, muara Sungai Kemaman, dan di seberang sana tu adalah Kuala Kemaman, Geliga semua belah sana lah. So kita around ataupun pusing rumah api ni sebelum kita masuk ke trek. Okey. Jadi pada ketika ni altitude tu dalam keadaan ataupun dalam ketinggian 120 ataupun 130 macam tu lah. 135 ya, sorry 135. 135. Barulah kita turun balik. So 135 tu adalah altitude yang paling tinggi lah untuk Bukit Pejajak ni. Dan kita akan turun ke laluan ni. Kalau ikutkan kali ni kita nak turun ke pantai. Sebelah kanan kita nanti ni ada pantai. Kalau kita pergi straight saja, kita akan turun balik ke loji Bukit Pejajat, loji air Bukit Pejajat. Tapi kali ni kita tak nak lalu jalan tu sebab jalan tu dah terlalu biasa yang digunakan oleh pelari-pelari. Kadang-kadang yang exercise naik bukit ni dengan berlari, dia pergi straight je lah. Tapi kali ni kita nak pergi ke sebelah pantai, nak turun ke pantai. Jadi kita akan ambil jalan ke sebelah kanan nanti. Yang ni kita berjalan macam biasa lah. So ini adalah dia punya situasi Bukit Pejajak ni lah. Okay. Ni suasana pada waktu pagi. Kita naik pada waktu pagi, tidak terlalu pagi sangat. So ni hari pun dah tinggi dah. Dalam pukul berapa dalam pukul 8.30 macam tu lah. Okay, jadi alhamdulillah cuaca hari ni baik. Kita tak adalah licin sangat trek. Cuma daun banyak. Bila daun banyak ni kadang-kadang kalau kasut tak grip tu dia akan ni lah, kita akan menggelonsor berjalan tu. Okey, so sekarang ni kita berada pada altitude lebih kurang 127 meter. So okay, di sebelah sini kita ambil belah kanan. Tadi tu kita nampak nampak budak-budak kan. Kita pergi straight tu kita nampak budak-budak tadi. So kita ambil belah kanan untuk turun ke pantai. Okay. Ketika ni jalan dah mula menurun. Kata mula menurun, altitude mula menurun secara perlahan dari 127 tadi lebih kurang. Maksimum tadi dekat rumah api tu lah dalam 135 meter altitude dia. Tadi 127, kemudian makin menurun. Kita akan tengok panduan kita adalah kita ikut saja tali yang merentasi laluan tu. So itu adalah laluan turun ke pantai. Dan jalan dia ataupun trek dia taklah susah sangat, mudah saja, cuma kena hati-hati ketika turun lah. Sebab banyak daun-daun kering yang kadang-kadang akan menyebabkan kita mudah tergelincir. Jadi follow saja. Okey, pegang tali tu bagi mengelakkan kita tergelincir lah.
Dan alhamdulillah pada pagi ni keadaan baik saja. Tak ramai orang, cuaca pun cerah, dan kita nampak di depan kita tu, nampak kawasan yang clear di sebalik pokok sana tu, itu adalah kawasan pantai lah. Kawasan pantai. Dan biasanya dekat situ kita akan nampak lah lebih jelas aktiviti di laut sana tu, kerana kawasan ni, Bukit Penjajak ni dekat dengan pelabuhan Kemaman. Okey, dekat dengan Kemaman Supply Base KSP. Jadi banyak kapal-kapal besar yang menunggu giliran untuk masuk ke pelabuhan. Dan juga di sini juga sebenarnya adalah port untuk kaki pancing yang memancing, dan juga nelayan-nelayan pun kadang-kadang kelihatan. Juga di pantai ni dikatakan menjadi tempat untuk nelayan singgah, berteduh ketika cuaca tak elok. Dan nanti kita akan tengok ya, kita akan tengok suasana pantai ni, sebab di pantai ni di sebelah kanan nanti akan ada kawasan berbatu, pantai berbatu. Juga jadi tempat ataupun port yang biasanya digunakan oleh pemancing lah, untuk memancing di kawasan tu. Jadi sekarang kita makin menurun, ya, terus menurun, dan tu dia, baru berjumpa dengan ni pengunjung lain, lebih kepada OOTD je kot ni. Budak-budak ambil gambar. Okey, sebenarnya kita akan turun jalan ni dan kita akan naik jalan lain. Dia ada 2 jalan, maknanya nak ke pantai, turun jalan ni, dan kita boleh patah balik nanti guna laluan yang lain. Tapi kalau nak guna jalan yang sama pun tak ada masalah. Okey, cuma kita nak pengalaman berbeza, supaya kita kita pergi dan balik itu jalan yang berbeza, supaya pengalaman lebih kata orang lebih menyeronokkan lah, dan cabarannya pun lebih menyeronokkan. Jadi sekarang ni kita akan turun kawasan ni, dan kita nampak akar tu kena hati-hati lah. Dibimbangi akar tersebut mungkin mengganggu kita punya kata orang perjalanan tu, mungkin tersadung dan sebagainya. Dan ketika sampai kat sini ni sebenarnya kita dah dengar bunyi angin menderu dari pantai. Okey, sebab sekarang kita dah hampir sampai ke pantai. Dia sekejap je nak sampai ke pantai. Kalau sekarang ni kalau ikut video ni pun dah 8 minit sebenarnya, dah 8 minit, dan beberapa minit saja lagi, mungkin 2 ke 3 minit lagi akan sampai ke pantai. So begitulah keadaan dia. Beratnya tak adalah payah sangat, cuma bolehlah kata orang nak training sebelum kita nak naik apa-apa gunung ke, boleh dijadikan track untuk kita training, terutamanya untuk menguatkan kita punya pergerakan kaki lah, untuk macam mana kita nak landing dengan betul. Okey, nak hati-hati tengok akar tu supaya tak tersadung, tak tergelincir dan sebagainya. Dan dinasihatkan gunakan suit yang sesuai lah untuk lalu trek ni. Dan alhamdulillah hari ni cuaca baik, jadi pernah jugalah naik ketika cuaca kata orang ketika trek basah, jadi yang tu lagi mencabar lah, jadi kasut perlu pastikan gripnya elok dan sebagainya lah. Okey, kita terus menuruni Bukit Penjajak ni untuk ke pantai, dan kita akan capai satu ketinggian atau altitude 37 meter macam tu nantilah, sehingga kat bawah tu daripada altitude tadi tu dalam 127. Okey, dan juga yang paling maksimum tadi 135 macam tu. Bagus untuk kita punya training kita, okey, untuk kardiovaskular kita, degupan jantung kita semua tu. Tapi alhamdulillah pada masa ni dalam keadaan baik lagi lah.
Okey, ni pokok besar yang ada dekat penghujung laluan kita ni. Sebab dekat depan tu nampak cerah tu, kita dah nak sampai dekat pantai. Okey. Di sebalik pokok ni saja kita dah sampai ke pantai. Pantai ni ikutkan tak adalah bersih mana, maksudnya tak bersih mana tu maksudnya apa? Maksudnya ada kadang-kadang ada serpihan-serpihan serpihan-serpihan kayu. Okey, kadang-kadang agak yalah terbiar jugalah sebab nak pergi ke sini ni agak jauh jugalah. Orang tak akan pergi saja-saja untuk berkelah tak. Ini macam hentian lah untuk orang yang naik bukit ni. Kalau tak nak lalu jalan biasa, dia nak kelainan ataupun nak tengok pantai, sebab dia pantai ni dikira agak tersembunyi sedikit lah. Okay, so ini pantai dia. Nampak ada beberapa orang pengunjung yang mungkin kita mendaki bukit ni, memanjat bukit ni. So di hujung sana, di sebelah kanan tu laluan berbatu, kita boleh lalu sebenarnya. Saya pernah lalu dan ada seakan bentuk gua dekat sana. Kita boleh masuk ketika air tak pasang. Juga menjadi tempat orang mancing lah di sebalik bukit sana tu. Okay, so ini dia punya air cantik juga lah. Macam ni. So waktu pagi, matahari terang ya, tengah terang. Inilah bukit yang kita naik tadi, Bukit Penjajat nama dia. Okay, kalau ikutkan di sebelah kiri itu adalah Pelabuhan Kemaman lah, Pelabuhan Kemaman. Jadi biasanya banyak kapal yang kita nampak kecil-kecil ujung sana tu, kapal-kapal yang menunggu giliran untuk masuk ke pelabuhan. Ada juga yang mungkin baru keluar dari pelabuhan setelah mengunggahkan barang. Kat sana pun kita nampak, kat ujung sana pun ada benteng. Okay, benteng batu tu bagi mewujudkan sedikit kawasan berteluk di pelabuhan. So inilah suasana di pantai. Kalau tengok ni banyak kayu-kayu bersepah yang dibawa oleh air. Okay. Jadi tak adalah terjaga sangat sebab kawasan ni jarang dikunjungi melainkan oleh pendaki, jadi pemanjat bukit ni lah, penjajah. Lagipun dengan ketinggian nak turun tu dari lebih kurang perbezaan 100 meter altitude tu, kadang-kadang nak turun kerana nak panjat semula tu agak mencabar jugalah bagi setengah orang yang tak biasa memanjat bukit ni. Cuma sekarang dah jadi trend memanjat bukit merupakan satu rekreasi. Jadi banyaklah bukit-bukit, bukan sekadar Bukit Penjajat ni saja, tapi bukit lain pun ramai. Kat ujung sana pun ada yang orang memanjat bukit yang sedang berehat. So sekarang itu je lah kawasan pantainya. Itu saja kawasan pantainya, dan kita akan memanjat naik ke atas semula. Itulah sampah-sampah yang dibawa oleh dari laut ya, yang dibawa dari laut, hanyut dari laut. Kita nampak berkumpul di pantai. So ini kawasan untuk kita naik ke atas. Sekiranya kita nak lalu laluan inilah, kita nak patah balik laluan tadi pun boleh. So ini laluan dia. Tapi yang saya tunjuk kat sekarang ni adalah kawasan laluan air. Kalau hujan, air akan turun kat situ lah, kat batu-batu tu turun ke laut. So ini laluan naik dia. Sama juga dekat laluan naik ni, ke atas ni kita akan lalu kawasan ataupun trek yang telah pun ditandakan dengan tali. Jadi kita ikut je tali ni, iaitu dia dah mula mendaki balik, naik ke atas balik. So kita akan mendaki sehinggalah dekat pantai tadi. Altitude dia kalau ikutkan dalam 30 meter. Sekarang kita akan naik sehingga ke 93 ataupun 94 meter. Okay.
sebelum kawasan landai sedikit, dan seterusnya naik lagi 106 meter altitude. Okey, dan nanti saya update baliklah altitude pada kawasan-kawasan tertentu tu. Okey, jadi kat sini nampak dah agak payah sedikit sebab dia dah makin mencanak ke atas. So kita akan cross laluan air ni. Waktu hujan ini jadi laluan air lah. Air akan turun ke bawah tu menuju ke pantai. So ni kita cross. Jadi kawasan berbatu kena hati-hati je lah. Pilih kawasan ataupun tempat untuk landing yang baik lah, dan juga mencengkam supaya tidak tergelincir. Okey, dengan perlahan kita mula naik ke atas, mendaki ke atas. Macam saya katakan tadi lah, dari altitude dalam altitude 37, 38 tu, kita akan terus naik cacak sehingga ke 93 meter altitude. So di atas tu kita nampak ada satu batu besar. Kita naik lagi ke atas, dan dengan bantuan tali yang ada sepanjang trek tu, insya-Allah membantu kita lah untuk berpaut dan juga dapatkan kekuatan untuk mendaki dengan baik daripada gelincir. Itu dia suasana berhampiran dengan batu besar ni. Batu besar ni akan duduk di sebelah kiri kita. Kalau kita nak turun dekat sini pun boleh, pada laluan pun boleh. Okay, itu dia ketinggian yang telah pun kita lalui sebentar tadi, dan kita teruskan perjalanan. Rencana naik ketika ini, ketinggian kita ni kalau ikutkan ketinggian kita sekarang dah mencapai 80, hampir 80 meter dia punya altitude. Jadi sekejap saja naik dengan bantuan tali tu, tak jauh manalah. Tapi kata orang, berbaloi jugalah untuk dijadikan sebagai latihan untuk ke mana-mana gunung, ya, untuk menguatkan kaki kita, tangan kita, dan membiasakan kita dengan pergerakan yang berhalangan, yang ada akar, turun naik, dan kadang-kadang ada kawasan berbatu, okey, dan juga berpasir sedikit. Jadi terus naik saja. Jadi dah ada dah tempat-tempat ataupun laluan trek ni agak jelas laluannya, jadi tak ada masalah. Cuma pada peringkat tertentu kadang-kadang ada terlalu banyak daun-daun kering kat bawah tu. Sebab sekarang ni kan musim panas, jadi banyak yang berguguran tu, kadang-kadang tak nampak tanah. Jadi bila kita pijak tu, kita akan tergelincir, licin. Jadi yang tu kena hati-hati sikit lah. Terus naik ke atas, dan elok sebenarnya kita bawa sekali lah bekalan air ke apa. Walaupun pada hari ni saya tak bawa apa-apa bekalan, tapi bila kita terus turun tadi, okey, naik bukit kemudian turun ke pantai, tanpa rehat sangat terus naik balik ke atas ni agak mencabar jugalah. Okey, degupan jantung pun menghampiri 150, 140 macam tu lah. Lagipun berjalan santai saja ni, berjalan santai saja. Okey, laluan macam ni je lah sepanjang perjalanan di sini. Dan kita menghadap matahari. Okey, menghadap matahari balik. So follow sahaja dia punya laluan bertali tu, dan kita dah sampai di kawasan yang agak landai pada ketika ni. 93 lebih kurang lah 93 meter dia punya altitude dia. So agak santai sikit sebelum kita
panjat balik bukit ni, kawasan kat depan tu untuk capai altitude 105, 106 meter. Okay, santai-santai sahaja lalu kawasan ni. Kawasan yang landai ni biasa tak ada tali lah. Tak ada tali. Yang ada tali tu adalah kawasan-kawasan yang agak untuk mendaki ataupun untuk turun. Dia adalah tali bagi memudahkan pergerakan kita. So yang ni agak landai, tak ada tali, follow je. Dan kita akan turun dan naik sedikit. Ya, mula naik sedikit, kita akan menuju ke altitude 105. Okay, sebelum turun semula. So ni kawasan banyak hutan-hutan renek saja di kawasan ni. Sebab di depan nanti tu ada kawasan berbatu. Ada kawasan berbatu. Kena hati-hati sebab mudah tergelincir. Kalau ikut di sebelah kanan kita ni sebenarnya adalah KSB, Kemaman Supply Base, itu pelabuhan Kemaman. So sangat dekat lah. Okay, tengok dia punya laluan pun sini tanah liat dan juga campuran dengan batu. Okay, itu dia, kita dah sampai ke altitude 105. Okay, 105 lebih kurang dekat sini. Jadi kita akan di depan sana tu kita akan turun semula sekejap sebelum kita sampai altitude berikutnya, iaitu 114. Jadi kita akan turun sekejap dan pada ketika altitude 81. So ini sajalah dia punya laluan. Mudah sahaja. Nampak yang payah tu bukan payah lah, yang tadi lah. Ini ni macam berjalan biasa saja, macam berjalan dalam semak je. Okay, dengan tak ada pokok-pokok yang besar, tak ada. Okay, dah ada turun balik. Ini kita akan turun balik. Daripada altitude tadi 105 tu kita akan turun hingga ke altitude 81 macam tu lah. So ada kawasan depan ni kawasan yang agak lapang, tapi ada batu-batu kecil. Dia kena hati-hati, takut tergelincir. Jadi pegang je tali tu. Tali tu kalau tengok kan dia memang letak pada atas laluan, atas track tu ya. Tapi pegang sajalah sebab kadang-kadang dia boleh tergelincir kerana adanya batu-batu kerikil yang kecil. Jadi kita akan turun. Okay, kita akan turun sehingga capai altitude tadilah, itu 82 macam tu. Okay, ni kawasan semak biasa saja, dah tak ada dah pokok-pokok besar macam tadi tu. Okay, kawasan ni agak mungkin jarang orang guna ataupun lalu, jadi dia agak nampak macam semak sedikit, laluannya tak berapa jelas, tapi bolehlah lalu. Lagipun ada petunjuk ataupun tali tu untuk kita pegang dan sebagai tanda bahawa itu adalah laluan yang betul lah. Okay, so ada jambatan kecil kat situ. Okay, sebab ini pun sama, laluan air daripada bukit. Laluan air daripada sebelah kiri kita akan menuju laluan ni, akan keluar ke sebelah kanan. Air akan turun daripada bukit dari sebelah kiri ke kanan. Okay, kita cross dan kita akan mula mendaki sedikit demi sedikit untuk capai altitude dari 82 meter tadi tu hinggalah ke 116 ataupun 117 meter sebelum kita terus turun dan turun secara perlahan lah. Okay, ni kita naik sikit. Jadi nak kata latih sangat tu tak adalah. Kalau ikutkan jumlah perjalanan,
Okay, jika kita ambil kira daripada bawah bukit tu sehinggalah naik tangga-tangga berbatu tadi tu dalam 6 minit setengah. Sekarang ni dalam 25, jadi bila campur tu lebih kurang 32. Okey, 32 minit. Okey, lebih kurang 32 minit dah sekarang sehingga sampai dekat sini ni. Maknanya kita dah turun ke pantai, naik balik daripada pantai tu ke bukit. So sekarang dah sampai dekat sini. Lebih kurang 32 minit. Lebih kurang lah tu 2 minit. So kita dah nak capai altitude kemuncak berikutnya, iaitu 117 meter macam tu. Ya, di sebelah sana tu adalah pantai dan juga Kemaman Supply Base, Pelabuhan Kemaman. Okay, kita akan nampak jelas nanti dekat depan tu. Okay, bila kita capai puncak kat sini ni. Okay, ini bukanlah puncak yang tertinggi. Puncak tertinggi adalah dekat kawasan lighthouse tadi ataupun rumah api tadi tu. Itu ketika tu altitude dia adalah berapa tadi? Altitude ni adalah dalam 135 macam tu lah. So nanti puncak yang berikutnya adalah 116 atau 17 saja. Ini kawasan dia tumbuhan renek-renek sahaja sekitar ni. Okay, kita dah sampai ke puncak dia ni. Dan kita boleh tengok nanti kawasan laut di sebelah kanan kita nanti. Ya, dah semakin jelas kita nampak Pelabuhan Kemaman di sebelah kanan. Okey, kita akan lintas kawasan ni. Kawasan ni sebenarnya tanah runtuh sebelum ni. Ada sedikit runtuhan daripada tanah di sebelah kiri tu turun ke bawah. So ini adalah kesan runtuhan dulu lah. Jadi itu dia, di ujung sana tu adalah Pelabuhan Kemaman. Kita nampak laut dan ada juga loji minyak. Ya, kat sana kita nampak sebelah kanan kita tu. Kita akan ke depan sedikit. Mungkin okey, lebih jelas lagi di sebelah depan sana nanti. Okay, terus jalan saja. Kawasan ni dah makin mendata dan kita akan turun secara perlahan-lahan. Okay, kita akan turun secara perlahan-lahan. Jadi ini tak ada tali sebab tak adalah tinggi sangat, dia lebih kepada mendata sahaja. Lalu di tepi-tepi bukit ini sebelum kita sampai di laluan menurun nanti. Sebenarnya dekat depan ni kita akan jumpa balik jalan yang kalau kita straight tadi, kalau masih ingat kita ada jumpa ada budak ambil gambar sebelum kita ambil selekor belah kanan tu. Kalau kita pergi straight, kita tak belok kanan, tak turun ke pantai, kita akan jumpa balik jalan ni. Ya, jalan di depan ni. Di sebelah kiri tu, di sebelah kiri tu adalah laluan dari sebelah ni lah. Sebelah kiri tu adalah laluan kalau kita tak pergi ataupun tak turun ke pantai. Jadi kita akan jumpa kat sini. So itu dia view daripada atas ni. Okay, view daripada atas ini Pelabuhan Kemaman. Okay, kat sana. Jadi itulah view yang lebih jelas kat sini. Nampak laut, itu ada loji minyak, dan itulah Pelabuhan Kemaman di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri itu sebenarnya ada pantai juga. Kita akan nampak view Kuala Kemaman. Okey. Dan ni kita akan mula turun. Okey, kita akan mula turun ke loji air Bukit Pejajan. Okey, loji air Bukit Pejajan. Semakin turun sekarang mungkin akan capai ke ketinggian 72 altitude 72 meter. Ya, itu dia. Di sebelah kiri kita tu adalah Kuala Kemaman. Okey, Kuala Kemaman nampak daripada atas bukit ni lah. Jadi satu trek yang agak kata orang tak adalah
mencabar sangat, bolehlah sekadar untuk exercise otot kita lah, otot kaki, okey, otot badan kita semua, terutamanya apabila lalu kawasan trek-trek yang agak, apa kata orang, yang tidak sama permukaannya tu, yang ada tinggi, rendah, kawasan berakar, berbatu dan sebagainya. Okey, dah nak habis dah. Jadi itu sajalah kot untuk coverage trek di Bukit Penjajak ni. Bye. Jumpa lagi insya-Allah.